Selamat malam jemaat yang terkasih. Syukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kebaktian doa malam. Sekalipun situasi pandemi memaksa kita untuk kembali beribadah secara online, tetapi biarlah hal tersebut tidak menjadi sebuah penghalang bagi kita untuk memuji Tuhan kita, untuk berdoa kepadanya dan bersekutu dengan Tuhan kita. Mari saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita. Hai umatnya, pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita menyanyikannya dalam bahasa Mandarin. Dengan semangat kita menyanyikan lagu ini. 圣徒起来歌唱，哈利路亚，阿门。赞美基督我王，哈利路亚，阿门。大家一心颂扬，在宝座前欢唱，主必喜悦欣赏，哈利路亚，阿门。起来向主仰望，哈利路亚，阿门。颂赞声满天上，哈利路亚，阿门。他是牧之良友，将背带赎罪忧，他的慈爱永久，哈利路亚，阿门。Pujilah Sang Kristus, pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji dia, haleluya. Ya amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya Tuhan, hati kami bersyukur atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang kian meningkat, tapi tangan-Mu Tuhan selalu melindungi kami dan bahkan memelihara kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selamanya. Hari ini Tuhan kami bersekutu dengan-Mu secara online. Berikanlah kepada kami hati dan pikiran yang terus terfokus dan terarah kepada-Mu saja. Agar kami Tuhan dapat mengikuti kebaktian ini dari awal hingga akhir dengan baik tanpa teralih dengan hal apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹，晚上好。 Nah, kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti persekutuan doa malam. 我们感谢上帝，我们今天可以在晚祷会一起来参加这个晚祷会。 Nah, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. 我们现在要开始思考神的话语， Mari kita bersatu dalam doa. 我们一同来祷告。 Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, tiap hari, tiap baru Engkau berikan rahmat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih yang Engkau berikan. Tuhan, saat ini kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami, Tuhan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan hamba-Mu yang akan menerjemahkan. Tuhan tolong juga setiap kami, kiranya kami boleh semuanya mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Tuhan tolong kiranya Roh Kudus menaungi setiap kami sehingga apa yang kami dengarkan, kami renungkan dan dapat kami lakukan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mau serahkan semacam pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 主内的亲爱的弟兄姐妹， bulan Februari seringkali diidentikan dengan momen yang penuh cinta dan kasih sayang. 2月份总是跟爱有关， Ya, tepatnya di Senin yang lalu itu tanggal 14 Februari. 特别是在上个星期一，就是在2月14日，
yang sering kali dirayakan sebagai hari Valentine. 常常被庆祝为情人节。 Nah, biasanya itu menjadi momen bagi sebagian orang ya ataupun begitu banyak orang untuk menyampaikan kasih kepada pasangan. 大部分人都会趁着这个机会来对象表达爱。 Sebenarnya hari Valentine ini dapat dirayakan oleh siapa saja, 但其实这个情人节，所有人都可以过的， baik keluarga maupun teman atau sahabat. 无论是跟家人一起过，或者跟亲朋好友一起过。 Namun pula ada orang yang mengartikan Valentine sebagai hari biasa yang tidak perlu dirayakan secara berlebihan. 但是有些人也认为情人节本身不需要特别的去庆祝， Sebab kasih sayang harus ditunjukkan setiap hari. 因为他们认为爱是应该每天都去表达出来的。 Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kasih merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kita. 爱在我们的生活中是非常重要的。 Dapat diwujudkan dengan berbagai cara dan tidak perlu menunggu hari khusus. 我们可以用各种方式去表现出来，不需要等特别的日子。 Setiap hari kita seharusnya hidup dalam kasih. 我们应该每一天都活在爱里。 Mengapa? 为什么呢？ Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah hidup dalam kasih. 我们今天的主题是活在爱里， Yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. 取自于约翰一书第4章第7到12节。 Kita akan bacanya bersama-sama, pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文来读，然后用中文读。 Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. 亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。他差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就显明了，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神，我们若彼此相爱，神就住在我们里面，爱他的心在我们里面得以完全了。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kata kasih merupakan kata yang sering muncul di dalam tulisan Yohanes, 爱这个词常常在约翰书出现， khususnya di dalam surat 1 Yohanes. 特别是在约翰一书。 Nah, secara umum Yohanes menyatakan tentang 3 jenis kasih, 总的来说，约翰把爱分成3种。 yaitu kasih Tuhan kepada kita, 第一的就是上帝对我们的爱， kasih kita kepada Tuhan, 我们对上帝的爱， dan kasih kita kepada sesama. 还有我们对彼此的爱。 Konsep mengenai kasih begitu penting di dalam 1 Yohanes. 在约翰一书，爱这个观念非常重要。 Di dalam pasal 4 yang akan kita bahas pada hari ini, 我们今天将讨论的第4章， berkaitan tentang apa yang dimaksud dengan kasih dan mengapa hidup dalam kasih. 会讨论到爱到底是什么，然后为何我们能活在爱里。 Ada 3 alasan yang akan kita bahas pada hari ini. 我们今天将讨论3个原因。 Yang pertama, kita mengasihi karena kita lahir dari arah, kita perhatikan ayat 7 sampai 8. 我们第一的就是我们爱，因为我们由神而生，取自于第7到第8节。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， di dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan menggunakan sesama kita untuk membentuk diri kita. 在我们的日常生活，上帝常常用别人来塑造我们， Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. 我们无法自己生活。 The Journal of Happiness Studies menerbitkan sebuah studi.
幸福研究杂志曾经发表了一个研究， dengan menggunakan alat penelitian dalam mengidentifikasi apa yang membuat kehidupan manusia dapat berkembang. 研究内容主要是研究是什么事情让人类有发展。 Ketika peneliti melihat apa yang membedakan orang yang bahagia dengan orang yang kurang bahagia. 当研究人员观察快乐的人和不太快乐的人的区别时， Ada satu faktor yang secara konsisten memisahkan kedua kelompok tersebut. 有一件因素始终将两组分开， Bukan berapa banyak uang yang kita miliki, 不是拥有多少钱， bukan karena kesehatan, 不是身体有多健康， keamanan, 不是安全感、 daya tarik IQ atau kesuksesan kita. 魅力、智商或者有多成功。 Apa yang membedakan orang yang secara konsisten lebih bahagia dari orang yang kurang bahagia 区别幸福的人和不太幸福的人， adalah adanya relasi atau hubungan yang mendalam dengan sesama. 是否与他人有没有深厚的关系。 Relasi inilah yang dapat memberi kebahagiaan, mengubah hidup dan memberi makna. 这个关系给生活带来了一个意义。 Namun relasi atau hubungan tersebut tidak sama dengan mengenal banyak orang. 但是在这里所谓的关系跟认识多少人无关。 Seseorang mungkin mempunyai banyak kontak di banyak media sosialnya, 有些人可能在社交媒体上有很多朋友， tetapi tidak memiliki teman. 但事实上并不这样。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， di dalam studi tersebut memberitahukan kepada kita 在这个研究，我们可以看到， bahwa kebahagiaan ternyata dipengaruhi oleh relasi kita dengan sesama kita. 原来我们有多么幸福，是跟我们和周围的人过的关系很好的一个关系。 Kita mengalami kasih baik secara emosional maupun fisik 我们可以在情感上或者在身体上体验到爱， ketika kita terhubung dengan seseorang. 是当我们跟周围的人有联系。 Ketika kita sedang berjalan, lalu seorang yang kita kenal tersenyum kepada kita. 我们当在路上行走时，然后碰见某些我们认识的人， Orang-orang yang peduli pada kita baik melalui kata-kata, sentuhan, mendengarkan maupun doa bersama. 那个人对我们微笑，或者跟我们说话，在聆听我们说的话，或者是在为我们祷告。 Setiap kasih yang tulus memberi makna dalam hidup kita. 每一个真诚的爱给予了我们的生活一个意义。 Betapa penting kasih yang terwujudkan dalam hidup kita. 在生活中实践爱是多么重要的。 Kasih menjadi bermakna dan hanya dapat dipahami ketika dipraktekkan. 当我们实践爱时，我们才能觉得爱的意义，才能理解爱。 Bapak Ibu dan saudara-saudari, bagaimana dengan kita? 那我们自己是怎么样呢？ Apakah kita telah menyatakan kasih kita kepada sesama kita? 我们是否已经对人表示了我们的爱？ Yohanes dalam surat 1 Yohanes 4在约翰一书第4章， yang kita baca pada hari ini 就是我们刚刚读的， memberi penegasan bahwa esensi dan bukti dari kehidupan orang Kristen adalah kasih. 强调基督徒生活证据的本质是爱。 Di dalam kehidupan orang percaya, 在信徒的生活当中， kita diminta untuk saling mengasihi. 我们被要求彼此相爱， Karena kasih itu sendiri bersumber dari Allah. 因为爱是由神而来。 Ya, kita perhatikan 1 Yohanes 4 ayat 7. 我们看约翰一书第4章第7节。 Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神来。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。 Jika kasih itu berasal dari Allah, 如果爱是由神而来， maka setiap kita yang benar-benar dilahirkan dari Allah, 那么我们每个由神而生的， maka kita pun memiliki kasih tersebut dan kita mengenal Allah. 我们也拥有那个爱，然后我们也认识神。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， seiring bertambahnya usia saya, 随着年龄的增加， saya semakin menyadari bahwa adanya kemiripan antara saya dengan orang tua saya. 我发现我越来越像我的父母， Bukan karena saya berupaya secara khusus supaya mirip, 不是我特别努力去像他们，
Tetapi hal ini berkaitan dengan gen yang ada di dalam diri saya, 而是因为在我里面有他们的基因， yang diturunkan dari kedua orang tua saya. 就是从父母传下来的。 Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam ayat ke-7. 正如约翰在第7节说的， Ketika kita lahir ke dunia ini, kita dilahirkan dalam natur keberdosaan. 当我们生到这个世界的时候，我们是生于罪本性。 Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, 但是当我们相信了耶稣基督， kita mengalami lahir baru. 我们得了重生， Kita lahir dari Allah, 我们生于上帝， mengenal Allah serta menerima sifat baru 我们认识神，并且受到了新的本性， untuk berproses hidup di dalam kasih dan kekudusan. 好让我们可以活在爱里，活在圣洁里。 Begitu juga dengan sebaliknya. 相反也是， Jika kita tidak mengasihi, 如果我们不爱人， maka kita tidak benar-benar mengenal Allah, sebab kasih berasal dari Allah. 那这就表示我们不真正认识神，因为神本身就是爱。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kalau kita mencoba untuk bertanya-tanya, 如果我们试着去问， hal apa yang membuat kita mengasihi dan menyukai seseorang? 是什么事情让我们会爱或者喜欢一个人呢？ Banyak studi menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan kita menyukai atau mengasihi seseorang 有研究表示说，我们会去喜欢、去爱一个人， karena daya tarik fisik, IQ, 有可能是因为他的长相，或者是他的智商， kemampuan serta kepribadian yang menyebabkan daya tarik suka itu. 或者他的能力，还有他的个性，让我们会喜欢他。 Begitu juga sebaliknya. 相反也是， Apakah orang lain menyukai kita atau tidak tergantung beberapa hal tersebut. 别人喜不喜欢我们，是跟刚才这些事情有关的。 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， sebagai manusia, 身为人类， kita akan cenderung menyukai orang yang menyukai kita 我们倾向于喜欢那些喜欢我们的人， dan mengasihi orang yang mengasihi kita. 然后爱那些爱我们的人。 Padahal kasih yang Tuhan ajarkan tidaklah demikian. 但其实上帝教导的爱不是这样的， Tuhan mengasihi orang yang mengasihinya. 上帝爱他的人， Tuhan juga mengasihi orang yang tidak mengasihinya. 上帝也爱那些不爱他的人。 Seperti halnya matahari yang menyinari bumi. 正如太阳照耀大地， Bukan karena buminya, 不是因为大地， melainkan karena matahari adalah matahari. 而是因为太阳本身就是太阳。 Tuhan mengasihi bukan karena manusianya, 上帝爱人类，不是因为人类， melainkan karena siapa Tuhan itu. 而是因为他是上帝。 Mari kita perhatikan bersama ayat ke-8. 我们一起来看第8节。 Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 没有爱心的就不认识神，因为神就是爱。 Nah, di ayat ke-8 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. 第8节说到了，上帝就是爱， Kasih adalah bagian dari sifat Tuhan dan tidak pernah bisa hilang dari Tuhan. 爱是上帝本性的一部分，永远都不会从上帝那里失去的。 Sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, 身为一个已经经历重生的人， lahir dari Tuhan, 由上帝而生， maka kita seharusnya memiliki kemampuan untuk mengasihi. 那我们应该有能力去爱。 Kasih yang Tuhan ajarkan itu bukanlah sesuatu hal yang sembrono, 上帝教导的爱不是轻浮的、 emosional, sentimental, 情绪化的、多愁善感的， atau penggambaran apa yang kita rasakan, 或者只是我们所感受到的表述， melainkan kasih yang tanpa syarat, 而是一个无条件的爱， yang memberikan kebaikan bagi orang yang dikasihinya, 给我们的爱的人带来好处， serta memerlukan komitmen total untuk mengasihi. 甚至需要完全的承诺去爱。 Kita akan perhatikan poin kedua. 然后我们看第2点， Kita sebagai orang-orang yang beroleh kasih karunia dari Allah, ayat 9-10. 我们身为得着上帝恩典的人，第9和第10节， Ini poin kedua ya. 这是第2点。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， suatu ketika saya punya suatu pengalaman belanja kebutuhan di salah satu supermarket. 有一天我有一个经历，就是当我去一个超市买东西的时候， Setelah saya menyelesaikan perbelanjaan saya,
当我购物完成后， saya hendak membayarnya ke kasir. 我正要付款， Tapi tiba-tiba tanpa sengaja, 但是我不小心， saya menginjak kaki seseorang yang mengantri di belakang saya. 我踩到了排在我后面那个人的脚， Lalu orang tersebut memandangi saya. 然后那个人就看我一眼。 Apakah orang tersebut yang meminta maaf kepada saya? 你说那个人会对我道歉吗？ Tentu tidak. 当然不会， Sayalah yang meminta maaf kepadanya. 是我向他道歉， Karena saya yang bersalah karena tanpa sengaja menginjak kakinya. 因为是我犯了错，我不小心踩到了他的脚。 Jadi sudah seharusnya pihak yang bersalah seharusnya datang meminta maaf. 所以应该就是犯错的人找对方来道歉， Dan mencari pengampunan dan bukan sebaliknya. 寻找宽恕不是相反。 Tetapi berbeda dengan Tuhan kita. 但是我们的上帝不是这样的， Dengan kasih-Nya yang begitu besar. 他以他那么伟大的爱， Dialah yang mencari kita dan menawarkan anugerah keselamatan. 是他亲自寻找我们，给我们提供了救恩。 Tuhan memilih untuk mengasihi manusia. 上帝选择爱人类， Bahkan ketika manusia memberontak dan melawan Tuhan sekalipun. 甚至当人类反抗战斗神的时候， Tuhan memilih untuk mengasihi manusia. 上帝选择爱人类， Bahkan menyediakan jalan bagi mereka untuk memperoleh keselamatan. 甚至给他们预备了得到救恩的道路。 Kita perhatikan ayat ke-9. 我们看第9节， Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 他差他独生子到世间来，使我们接着他得生。神爱我们的心就在此显明了。 Allah memilih menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. 上帝选择道成肉身，成为耶稣基督， Untuk menebus manusia berdosa. 为了赎我们的罪。 Betapa kasih yang luar biasa dan terbukti. 多么美妙而且经过考验的爱！ Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， mungkin kita pernah bertanya-tanya, 可能我们试着问： mengapa perlu penebusan bagi dosa-dosa kita? 为什么我们的罪需要被赎呢？ Bukankah Tuhan dengan kuasanya dapat mengampuni dosa semua orang? 上帝不是可以以他的能力来赦免所有人的罪吗？ Lalu kenapa pemerintah negara Indonesia tidak mengampuni dan membebaskan seseorang yang telah melakukan kesalahan? 但是如果是这样的话，那为什么印尼政府不原谅或者是释放那些犯人呢？ Kenapa harus ada penjara? 为什么要有监狱？ Mungkin di antara kita ada yang sudah melihat sebuah video rekaman CCTV yang sempat viral. 可能我们当中曾经在网上看到那些有疯传过的那个 CCTV 录影。 Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 21 Januari 2022 yang lalu, 就是在2022年1月21日， di mana terjadi kecelakaan beruntun di Balikpapan, Kalimantan Timur. 在巴里巴班东加里曼丹发生了一系列事故。 Satu unit truk tronton yang mengangkut kontainer 一辆卡车 menabrak 6 mobil dan 14 sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah. 撞上了6辆汽车和14辆正在红灯时停下的摩托车。 Sopir truk mengaku bahwa truk mengalami remblong, 当时卡车司机承认卡车刹车失灵， sehingga terus melaju dan menabrak pengendara yang sedang berhenti. 所以车一直往前冲，然后撞上了正在停着的那些车。 Akibat kejadian itu sebanyak 5 orang tewas dan puluhan orang mengalami luka-luka. 此事造成5人死亡，数十人受伤。 Sopir truk menjadi tersangka dan terancam hukuman 5-6 tahun penjara. 卡车司机成为嫌疑人，并且 Karena terbukti melanggar lalu lintas dengan melewati jalur yang bukan diperuntukkan bagi angkutan alat berat di jam tersebut. 并且被判处5、6年，因为他被证明违反了交通规则。当时他经过了一条并非用于重型设备运输的路线， Dan karena kelalaiannya juga menimbulkan hilangnya nyawa orang lain. 而且他的疏忽损失了别人的生命。
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， jika kita mencoba bertanya-tanya mengapa sopir truk tersebut harus dihukum, 如果我们试着问为什么这个司机要被处罚呢？ jika ia tidak dihukum akan menjadi pelanggaran terhadap keadilan. 但如果他不被处罚的话，那这个是对公义这件事情是一个侵略， Tentu akan sangat mengerikan. 当然会很可怕的。 Begitu juga dengan manusia berdosa. 我们身为罪人也是这样， Jika ia tidak dihukum maka sungguh tidak adil. 如果罪人不被惩罚的话，那这是很不公正的。 Jika memandang betapa banyak kesalahan yang telah dilakukan, 如果看在有多么大的罪， mengingat bahwa dosa adalah penghinaan terhadap kekudusan Allah. 考虑到罪是对神圣洁的侮辱， Roma 1 ayat 18 berisi demikian. 罗马第一章第18节， Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kepasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. 原来神的愤怒从天上显明在一切不念不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。 Tuhan menyatakan murkanya yang menyala-nyala kepada manusia berdosa. 上帝向罪人显明他的烈怒。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， setiap kita mempunyai pergumulan akan keberdosaan diri. 我们每个人都有自己罪的挣扎， Hanya banyak di antara kita tidak mau jujur 只是我们很多人都不要坦白的， dan berbicara tentang hal tersebut. 坦白的去说这件事情。 Permasalahannya seringkali terjadi ketika di dalam hidup kita berpura-pura kita tidak punya masalah. 问题出现，当我们把我们自己认为没事， Kita dengan mudahnya memberitahu dokter jika kita merasakan bagian tubuh yang sakit. 我们身体不舒服的时候，我们很容易告诉医生我们哪些地方不舒服。 Dan akan dengan mudah memberitahukan ahli mesin kalau ada mobil atau sepeda motor kita yang ada gangguan. 如果我们的车或者摩托车出现故障，我们也是很容易的告诉机械师。 Tetapi apakah kita dapat dengan mudah memberitahukan kepada orang berdosa lainnya tentang keberdosaan diri kita? 但是我们是否可以很容易的告诉别的罪人，我们是有多么有罪呢？ Begitu banyak kepura-puraan dalam hidup kita. 我们的生活是多么细微啊！ Kita adalah orang berdosa yang harus dihukum. 我们是该罚的罪人。 Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kita bersyukur kita punya Tuhan yang adil dan penuh kasih. 我们感谢上帝，我们有一位公正并且充满爱的上帝。 Kita perhatikan ayat 10. 我们看第10节， Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 不是我们爱神，乃是神爱我们，派他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。 Tuhan itu adil 上帝是公义的， dan harus menghukum dosa, 必须惩罚罪， tetapi ia pengasih. 但是他是充满爱的。 Tuhan menginginkan keselamatan semua orang. 上帝希望所有人都得到救恩， Tuhan membayar harga atas dosa kita. 他为了我们的罪付出了代价。 Ketika Yesus mati di atas kayu salib, 当耶稣被钉死在十字架上的时候， Dia menjadi pengganti kita 他成为了我们的替身， dan menanggung murka Allah atas dosa kita. 然后承受了上帝的愤怒。 Inilah keadilan dan kasih Allah yang dinyatakan secara bersamaan. 这是上帝同时表示的公义和爱。 Mari kita sadar akan keberdosaan diri. 但愿我们可以意识到我们的罪恶， Berhenti merasa diri baik-baik saja. 停止觉得自己好好的， Bukalah hati dan terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. 打开我们的心吧，接受上帝成为我们的救主， Agar kita beroleh kasih karunia Allah. 好让我们可以得到上帝的恩典。 Kemudian poin yang terakhir, poin ketiga. 最后一点就是第3点， Ketika kita saling mengasihi, kasih Allah ada dalam kita. Kita perhatikan ayat 11 sampai 12. 当我们彼此相爱，上帝的爱在我们里面，就是第11到12节。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， mengasihi menjadi hal yang penting dalam hidup kita. 爱这件事成为一件很重要的事情。 Lalu bagaimana jika kita bertemu dengan orang-orang yang sulit untuk dikasihi? 但是如果说我们遇到了那些很难对付的人，怎么办呢？ Mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk bertemu dengan orang-orang yang sulit ini? 为什么上帝允许我们
遇见那些难相处的人。 Betapa banyak tokoh hebat dalam Alkitab harus berhadapan dengan orang-orang yang sulit dalam hidup mereka. 在圣经里有很多大人物也是遇到了一些难相处的人。 Musa bertemu Firaun, 摩西碰到了法老， Elia bertemu Izabel, 以利亚碰见了耶西别， Yakub bertemu Laban, 雅各碰见了拉班， Daud bertemu Saul, 大卫碰见了扫罗， bahkan Yesus bertemu dengan Yudas, murid yang mengkhianatinya. 甚至耶稣碰见了犹大，就是出卖他的门徒。 Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sulit, 当我们遇见一个难相处的人， hal ini berarti Tuhan mengasihi kita dan ingin membentuk kita. 这其实是上帝正在爱我们，他想要塑造我们。 Mungkin kita juga termasuk orang sulit yang Tuhan kirimkan untuk membentuk orang lain. 或者有可能我们就是那个难相处的人，就是上帝派来去塑造别人的。 Tuhan menginginkan kita mau belajar mengasihi sesama kita 上帝希望我们可以学习去爱， dengan kasih yang penuh pengorbanan seperti yang Yesus telah lakukan. 正如耶稣基督有牺牲的那个爱。 Nah, kita perhatikan ayat 11. 我们看第11节， Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。 Kata haruslah menunjukkan bahwa mengasihi merupakan kewajiban, bukan pilihan. 在里面的"当"这个字表示爱是一个义务，不是选择。 Beberapa orang menganggap bahwa mengasihi adalah pilihan, padahal tidak. 有些人认为去爱是一个选择，但其实不是这样的。 Mengasihi adalah wajib. 爱是一个义务。 Perintah yang utama dan yang paling utama 第而且最大的诫命 adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati 就是尽心爱神， dan juga mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. 然后也爱人如己。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， melalui Kristus kita dapat belajar. 通过基督，我们可以学习 Ia mengasihi semua orang tanpa syarat. 他无条件的爱所有人。 Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， mungkin di antara kita pernah mendengar atau mengetahui tentang Mother Teresa, 我们可能听说过特蕾莎修女， seorang tokoh perempuan yang banyak dikenal karena cinta kasihnya kepada sesama. 众所周知，她是一个很关怀人，她是一个很爱别人的一个妇女。 Ia pernah menyatakan demikian, 她曾经说过一句话： jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal besar, 如果你不能做大事， lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. 就用大爱做小事； Jika Anda tidak dapat melakukannya dengan cinta yang besar, 如果你不能用大爱去做， lakukanlah dengan sedikit cinta. 那就用一点爱去做。 Jika Anda tidak dapat melakukan dengan sedikit cinta, lakukanlah. 如果你不能用一点爱去做，那就去做吧。 Cinta akan tumbuh ketika seseorang melayani. 当一个人服侍另一个人时，爱就会增长。 Ingatlah siapa diri kita dan siapa kita sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. 我们需要记得我们是谁，而且我们在还没有遇到上帝的时候，我们是谁。 Dulu kita adalah orang berdosa, egois, mementingkan diri sendiri. 我们之前是自私自利的人， Hidup dalam kesombongan dan hal-hal yang tidak baik. 生活充满了不好的事情，很骄傲。 Sejak Kristus hadir dalam hidup kita, 从基督来到我们的生活时， kita telah mati atas diri kita sendiri. 就我已经死了， Dan kini Kristus hidup di dalam kita. 而且现在基督活在我们里面。 Nah, di ayat 12 dikatakan, 在第12节， tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. 从来没有人见过神。 Jika kita saling mengasihi, 若我们彼此相爱， Allah tetap di dalam kita 神就住在我们里面， dan kasih-Nya sempurna dalam kita. 爱他的心在我们里面得以完全了。 Sempurna berarti telah mencapai maksud, 完全意味着已经达到了 tujuan dan sasaran di dalam kita 达到了意愿、目标和目的。 ketika kita saling mengasihi. 当我们彼此相爱， Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kasih kita kepada Tuhan tidak hanya jawaban atas pencaharian nilai kehidupan, 我们对上帝的爱不仅是寻找生命价值的答案， melainkan makna dan tujuan hidup kita. 也是我们生命的意义和目的。
Karena Allah adalah kasih. 因为神就是爱。 Kita harus mengasihi apa yang Tuhan kasihi. 我们应该去爱那些上帝爱的。 Yohanes 3 ayat 16. 约翰福音第3章第16节， Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Tuhan telah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. 上帝已经赐给了我们爱， Hal apa yang membuat kita tidak mau mengasihi? 那是什么事情让我们不去爱呢？ Kasih terbesar yang dapat kita tunjukkan kepada sesama kita, 我们可以向彼此表达最大的爱， khususnya yang tidak mengenal Kristus, 特别是那些还未认识基督的人， adalah memberitakan kabar baik dan menceritakan tentang Yesus Kristus. 就是来给他们传福音，让他们认识基督。 Mari kita memberitakannya, 但愿我们可以去传， agar semakin banyak orang diselamatkan. 好让可以更多人得到救恩。 Sebab hanya di dalam Kristus 因为只有在基督里， kita beroleh pendamaian, 我们得到了宽恕， pengampunan dosa, 然后我们的罪被赦免， dan anugerah keselamatan. 然后得到了救恩。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami agar kami mau saling mengasihi. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami tidak mengasihi. Tuhan, tolong kami dengan anugerah-Mu agar kami dapat sadar akan Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib demi kami semua. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mencintai Tuhan dengan lebih sungguh, mengasihi Tuhan lebih sungguh, dan mengasihi sesama kami. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun setiap kami. Kami rindu diperbaharui menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sandaran hidup yang sejati hanya ditemukan dalam Kristus sendiri. Mari saya mengajak kita semua untuk kembali memuji Tuhan kita. Kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan kita dengan sebuah lagu Sandar pada Lengan yang Kekal. Kita menyanyikannya dalam bahasa Mandarin. He teng di senjao, he teng di欢喜，依靠主耶稣永远帮庇。何等的平安，何等的福气，依靠主耶稣永远帮庇。依靠，依靠，平安稳妥，危险远离。依靠，依靠，依靠主耶稣永远帮庇。我满心欢喜，行走此天路，依靠主耶稣永远帮庇。每日有荣光照亮我旅途，依靠主耶稣永远帮庇。依靠，依靠，平安稳妥，危险远离。依靠，依靠，依靠主耶稣永远帮庇。Takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Biarlah kita terus membiarkan hidup kita itu berserah dan bergantung hanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau menaikkan setiap seruan doa kita kepadanya. Yang pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan kita kalau kita masih ada sampai hari ini. Hal yang kedua, kita juga mau bersyukur atas kemurahan Tuhan bagi setiap hidup kita. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan sekalipun kita beribadah secara online. Dan kita juga mau bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan kita ataupun dalam keluarga kita. Mari sama-sama kita buka suara, kita bersyukur kepada Tuhan kita.
Allah yang maha baik, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kalau kami boleh melihat situasi pandemi ini kian hari kian menaik, tetapi kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh tetap hidup, kami boleh tetap sehat, atau bahkan kami masih ada sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan semata. Ya Tuhan, kami juga kembali mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu sajalah dan anugerah-Mu saja, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah kami, sekalipun kami beribadah secara online, tetapi biarlah hati kami itu terus ada di dalam luapan sukacita kepadamu saja. Kami juga bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam setiap hidup kami, baik pekerjaan kami, baik keluarga kami, bahkan di seluruh sendi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kebaikan-Mu itu boleh terus kami rasakan hari demi hari. Inilah seruan doa kami, ucapan syukur kami hanya kepadamu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mau berdoa untuk bangsa kita yang tercinta, yaitu Indonesia. Yang pertama, kita mau doakan untuk usaha pemerintah dan berbagai pihak atau masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan kasus Omikron di Indonesia. Kita doakan agar segala sesuatu yang dirancangkan oleh pemerintah boleh berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk usaha pemerintah memperkuat fasilitas kesehatan dan juga menerapkan disiplin protokol kesehatan dan menjamin ketersediaan obat COVID. Yang ketiga, doakan juga kebijakan pemerintah di dalam pendidikan dengan menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas untuk anak-anak kita. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian kita menaikkan pokok doa kedua ini. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, walaupun kami boleh melihat situasi pandemi ini kian hari kian naik, tetapi kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi para pemerintah kami untuk terus berkarya, terus melindungi setiap kami ini Tuhan dengan berbagai program-program yang sudah Ia lakukan ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kiranya Kau berkati anak-anak-Mu yang ada dalam jajaran pemerintah Tuhan. Kiranya mereka boleh mengantisipasi kasus COVID Omikron ini dengan baik ya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang mereka rancangkan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terutama di dalam memperkuat fasilitas kesehatan ya Tuhan. Serta membawa teman-teman dan juga bangsa ini untuk terus disiplin dalam protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Kau juga terus yang menyediakan obat COVID ini ya Tuhan, agar bangsa Indonesia boleh tetap terlindungi dari virus corona ini. Kami juga rindu berdoa ya Tuhan untuk pendidikan yang ada di Indonesia, di mana kami boleh melihat pemerintah kami memulai untuk sekolah tatap muka, tetapi kiranya Tuhan Engkau yang menjaga setiap program-program sekolah yang ada, agar kiranya kegiatan belajar ini Tuhan kiranya boleh berjalan dengan baik dan juga aman. Inilah doa setiap kami Tuhan yang kami panjatkan ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pokok doa yang ketiga, saudara sekalian, kita juga mau berdoa untuk gereja kita yang tercinta. Pokok doa yang pertama, yaitu doakan usaha GMI Gratia untuk mengantisipasi peningkatan kasus COVID Omikron dengan mengadakan kebaktian dan pembinaan secara online kembali. Yang kedua, doakan usaha GMI Gratia dalam meningkatkan iman kerohanian jemaat dan juga aktivis dengan gerakan baca Alkitab dan juga berdoa. Yang ketiga, doakan pembinaan online pekerja dan calon pekerja GMI Gratia yang akan diadakan mulai dari tanggal 17 Februari. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa untuk pokok doa ketiga ini. Sama-sama kita buka suara, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk gereja kami yang tercinta GMI Gratia. Bersyukur ya Tuhan kalau gereja kami juga concern terhadap peningkatan kasus COVID ini. Dan juga kami boleh melihat bagaimana gereja kami terus berusaha untuk memberikan sesuatu hal yang baik, yang juga aman untuk setiap jemaat-jemaatnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, baik di dalam pembinaan, baik di dalam segala kegiatan yang diadakan ya Tuhan, kiranya boleh berjalan baik dengan lancar, agar kiranya jemaat-jemaat boleh mengikutinya dengan baik.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami dalam meningkatkan iman kerohanian jemaat. Kiranya segala aktivitas yang kami lakukan, baik program gerakan membaca Alkitab dan juga kebaktian doa, dapat terus diikuti oleh jemaat-jemaat Tuhan, agar mereka boleh terus bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Hamba juga rindu berdoa ya Tuhan untuk program yang akan kami laksanakan di tanggal 17 Februari nanti, yaitu ada pembinaan online pekerja dan calon pekerja GMI Gratia. Kiranya Tuhan segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya Engkau ya Tuhan persiapkan pembicara-pembicara agar mereka di dalam persiapan-persiapan mereka boleh memberikan yang terbaik dan kami boleh mengikutinya juga ya Tuhan dengan sesuatu hal yang maksimal. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk pokok doa yang terakhir, jemaat yang terkasih, kita mau berdoa untuk seluruh jemaat Gratia. Yang pertama, doakan perlindungan Tuhan kepada jemaat supaya terhindar dari jangkitan virus dan keluar masuk rumah dalam keadaan selamat. Yang kedua, doakan Tuhan menguatkan dan menopang kehidupan jemaat supaya tetap sehat, sukacita, semangat, serta bertambah teguh imannya dan hati melimpah dengan syukur. Dan yang terakhir, doakan untuk seluruh pergumulan hidup jemaat yang mengalami baik kelemahan tubuh, sakit penyakit, keluarga yang sedang berduka cita, kesulitan ekonomi, tekanan hidup, persoalan rumah tangga, sekolah, mencari pekerjaan, dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan Tuhan yang menjawab seluruh pergumulan kita. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di GMI Gratia ini. Kami rindu Tuhan, Kau tutup bungkus mereka ya Tuhan, Kau lindungi mereka ya Tuhan dari jangkitan virus ini ya Tuhan, agar virus ini tidak menyebar kemana-mana. Hamba juga rindu berdoa ya Tuhan, agar kiranya di masa-masa pandemi ini Engkau juga meningkatkan iman kami ya Tuhan. Kuatkan hati kami ya Tuhan, berikan kepada kami damai dan sukacita-Mu terus Tuhan. Agar hati kami ini terus meluap dengan ucapan syukur kepadamu saja. Hamba juga rindu Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat yang mengalami banyak pergumulan, baik mereka yang sedang sakit, baik mereka yang sedang berduka cita, baik mereka yang sedang kesulitan secara ekonomi, baik mereka yang mengalami persoalan rumah tangga, mencari pekerjaan dan sebagainya. Oh Tuhan, kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan, agar pergumulan mereka boleh Engkau jawab sesuai dengan waktunya Tuhan dan juga dengan caranya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penolong. Oleh karena itu kami menyandarkan seluruh hidup kami ini hanya kepadamu saja. Inilah seruan doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, di malam hari ini Tuhan juga memberikan kepada kita waktu untuk kita dapat berdoa kepadanya. Mari kita ambil waktu ini untuk berdoa kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong engkau. Dan juga di waktu-waktu ini, akuilah seluruh kesalahanmu di hadapannya dan mintalah pengampunannya. Mari kita mengambil waktu ini untuk doa pribadi. Sungguh Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami hidup dengan penuh dengan pergumulan. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta, Tuhan tolong setiap kami, jawab seluruh pergumulan kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami juga meminta pengampunan-Mu atas seluruh kehidupan kami. Mungkin Tuhan, selama 1 minggu ini kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, atau kami berbalik daripada kebenaran-Mu. Ampunilah setiap kami Tuhan, agar kami boleh terus hidup layak di hadapan-Mu saja. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, tolong jawab seluruh pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara sekalian, mari kita mengakhiri kebaktian doa malam kita hari ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita, yaitu doa Bapa kami, 主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，成就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。